Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, ini kita akan sambung berkenaan kitab fiqh sirah kita, menyambung perbincangan peristiwa hijrah ke Habsyah untuk kali yang kedua. Kali pertama kita telah baca pada siri yang lepas hijrah ke Habsyah dipimpin oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dengan 16 orang para sahabat yang pertama berhijrah. Dan kali yang kedua, hijrah kali yang kedua ini, jumlah orang Islam yang berhijrah terdiri daripada 83 orang lelaki dan ditambah dengan 18 atau 19 orang wanita, orang perempuan. Katanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Al-Allamah Muhammad Sufyan Al-Mansufuri menegaskan pilihannya pada pendapat yang pertama, iaitu jumlah wanita yang berhijrah ialah 18 orang. Sementara maklumat bahawa ada yang antara mereka terdapat Ammar bin Yasir masih diragukan kesahihannya. Di sana berlaku perbezaan pendapat. Berapa orang yang perempuan ataupun golongan muslimat yang berhijrah. Ada yang mengatakan 18 orang dan ada yang mengatakan 19 orang. Tapi ahli sejarah terkenal India iaitu Syekh Sulaiman Mansufuri mengatakan 18 orang perempuan. Rombongan ini diketuai oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Apabila orang-orang musyrikin Quraisy mengetahui berlakunya hijrah ke Habsyah, mereka menghantar dua orang utusan, iaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amru bin Al-As untuk berunding dengan Raja Najasyi yang belum lagi menganut Islam, supaya jangan membenarkan orang Islam yang berhijrah itu tinggal di negeri Habsyah. Mereka ke Habsyah dengan membawa hadiah-hadiah yang banyak kepada raja dan pembesarnya. Bagaimanapun, Najasyi tidaklah bertindak sewenang-wenangnya. Ia mahu menyiasat terlebih dahulu, walaupun utusan itu memberitahu bahawa yang datang itu adalah orang yang menyeleweng dari agama nenek moyang mereka serta agama yang menjadi pegangan mereka, bukannya seperti agama Kristian yang menjadi agama Najasyi. Lalu orang-orang Islam dipanggil menghadap Raja Habsyah. Apabila mereka ditanya tentang apakah agama yang menjadi pegangan mereka, lalu yang menjadi juru bicara ialah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu.
Bila orang Quraisy kafir musyrikin ni tahu orang Islam telah berhijrah ke Habsyah dan dilindungi dan dilayan dengan baik oleh Raja Najasyi yang menganut agama Kristian. Lalu mereka melantik dua orang pemuda yang cerdik dan kuat, iaitu Amru bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah bin Abu Rabi'ah. Maknanya dua orang ni tak masuk Islam lagi lah masa ni. Dia akan masuk Islam ketika peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua pergi bawa barang-barang hadiah yang mahal-mahal. Macam nak pergi rasuah lah. Nak pergi rasuah Raja Habsyah dan pembesar-pembesar di Habsyah. Sebelum menemui Najasyi, sebelum pergi jumpa Raja Najasyi ni, dalam Rahiqul Maktum disebut dua orang ni, rombongan Quraisy yang diketuai oleh dua orang ni, pergi berjumpa dengan penasihat dululah, penasihat Raja Najasyi. Macam kita lah, kalau nak berurusan dengan orang besar, cari penasihat dulu, jumpa dengan setiausaha politik, setiausaha politik lah, setiausaha sulit, pergi jumpa orang yang rapat dengan Raja Najasyi, iaitu penasihat dia. Mereka berdua pergi, macam istilah kita, pergi rasuah lah penasihat Raja Najasyi ni, bawa hadiah-hadiah dan diberi hadiah yang mahal-mahal kepada Raja Najasyi. Orang cerdik apa ni, Amru bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ni orang cerdik, pergi jumpa penasihat dan menyerahkan beberapa hadiah kepada para nasihat Najasyi serta menceritakan alasan-alasan sebab-sebab apa aku mari ke Habsyah ni. Setelah para penasihat itu bersetuju untuk membantu menasihati Najasyi agar menghalau ataupun mengusir orang Muhajirin, barulah Amru dan Abdullah menemui Najasyi. Mereka berdua mempersembahkan hadiah-hadiah lalu memulakan percakapan. Hidup Amru dan Abdullah Abu Rabi'ah ni pergi jumpa penasihat, beri hadiah, lepas tu barulah boleh pergi jumpa Raja Najasyi. Penasihat ni bersetujulah nak bawa dua orang ni pergi berjumpa dengan Najasyi, lalu mengurniakan pula hadiah-hadiah yang sangat banyak, hadiah-hadiah mahal yang dibawa daripada Mekah untuk Raja Najasyi. Lalu mereka berdua pun bila duduk menghadap Raja Najasyi, mereka pun berkatalah, tuanku, wahai tuanku, sungguhnya orang bodoh telah berlindung di negeri tuanku. Orang bodoh, dia kata, orang-orang Muhajirin ni, orang Islam ni orang bodoh, dia katanya. Mereka telah meninggalkan agama kaum mereka, tapi mereka tidak masuk ke dalam agamamu kerana mereka membawa agama baru yang mereka cipta sendiri. Cakap dia bodoh ke agama Raja Najasyi. Dah mu ni orang kafir mari ke Habsyah, dak dibawa hasutan fitnah orang Islam ni, menuduh, contohnya menuduh agama yang dianuti oleh Raja Najasyi ni sesat. Dia tak sesat, dia sembah berhala terus. Para pembesar kaum yang terdiri daripada ayah, bapa, saudara dan keluarga mereka mengutus kami berdua untuk datang kepada tuanku untuk menguruskan mereka agar tuanku sudi mengembalikan mereka pada kaum mereka, kerana kaum mereka itulah lebih berhak atas mereka. Aku mari ni sebab saudara mara dia, mak ayah dia suruh mari ambil balik.
ambil balik orang-orang Muhajirin ni, bawa balik ke Mekah balik. Para penasihat Najasyi, orang hak you suruh dah tadilah, menambah, benarlah apa yang dikatakan oleh dua orang ini, wahai tuanku. Sebaik-baiknya tuanku menyerahkan mereka kepada dua orang ini, supaya mereka dapat mengembalikan kepada kaum mereka. Bahasa suah dah. Jadi bonek pula dia tukar nyokong lah. Najasyi berasa perlu untuk melakukan penyiasatan. Sebab itulah Nabi pilih orang Islam berhijrah ke Raja Habsyah. Sebab raja ni seorang yang adil. Seorang yang adil. Dia tak dengar sebelah pihak. Dia dengar kedua-dua belah pihak dia dengar. Burung ni memang suka main atas kepala orang. Suka terbang. Bila kita tak dalam sarang kok, dia mesti bangun lah dia nak tubik. Biarlah. Najasyi nak siasat. Jadi dia pun mengutus seorang untuk menemui dan mengundang orang Islam supaya datang ke hadapannya. Sebelum itu mereka telah bersepakat untuk memberikan pernyataan yang jujur biar apa pun yang terjadi. Dipanggillah wakil orang Islam supaya boleh dengar kedua-dua belah pihak, tak dengar sebelah pihak je. Najasyi bertanya kepada mereka, agama apakah yang telah menyebabkan kamu memisahkan diri kamu daripada kaum kamu, sementara kamu tidak masuk ke dalam agamaku dan agama-agama lain? Najasyi tanya, agama apa yang memisahkanmu dengan kaummu dan mu tak masuk agama aku? Agama Kristian. Lalu yang menjadi jurucakap wakil kepada orang Muhajirin ini ialah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, menyampaikan ucapan yang menegaskan, ayyuhal malik, kunna qauman ahlal jahiliyah na'budul asnam wa na'kulul maytah wa na'til fawahish wa naqta'ul arham wa nusi'ul jiwar wa ya'kulul qawiyul minad dha'if qawiyul minad dha'if fa kunna ala zalik hatta yab'atha Allahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu fada'ana ila Allah linuhidahu wa na'budah wa nakhla' ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min duni minal hijarati wal awthar wal awthani wa amara bisidqil hadis wa adda al amanah wa sillatil rahim wa husnil jiwari wal kaffi anil maharim wad dima wa nahana anil fawahish wa qawli zur wa aklil mal al yatim وقذف المحصنات وأمر أن نعبد الله وحده لا شريك به. Ucapannya panjang dah dalam bahasa Arab. Saya baca separuh je lah. Wahai raja, saya baca terjemahan dia. Wahai tuanku, katanya Ja'far bin Abi Talib, kami dahulu adalah kaum jahiliyah. Kita dulu ni orang jahiliyah. Kami menyembah berhala, makan bangkai, melakukan pelbagai kekejian, memutuskan tali persaudaraan, serta melakukan kejahatan kepada jiran tetangga. Orang yang kuat antara kami menindas orang yang lemah,
Kami hidup seperti itu sehingga Allah mengutus kepada kami seorang Rasul dari bangsa kami sendiri. Kami mengenali keunggulan nasabnya, kejujurannya, sifat amanahnya serta keluhuran akhlaknya. Dia mendakwah kami untuk mentauhidkan dan menyembah Allah Ta'ala sahaja. Dia menyeru pada kami untuk meninggalkan segala sembahan selain Allah yang berupa batu dan patung yang dahulu kami sembah dan orang tua kami. Dia menyuruh kami untuk jujur, menjalankan amanah dengan baik, menyambung tali persaudaraan, melakukan kebaikan kepada jiran, serta menghentikan perbuatan keji dan perkataan dusta. Dia juga melarang kami agar tidak makan harta anak yatim dan tidak menuduh zina kepada wanita-wanita yang terjaga sucinya. Dia menyuruh kami untuk menyembah Allah Ta'ala sahaja, tidak menyentuhkannya dengan sesuatu pun. Dia menyuruh kami mengerjakan salat, zakat dan berpuasa. Kemudian Ja'far menyebutkan beberapa hal yang lain yang diperintahkan oleh Islam. Ja'far meneruskan, kami membenarkannya, mengimaninya, serta mengikuti langkah-langkahnya dalam mengamalkan agama Allah. Kemudian kami menyembah Allah sahaja. Kami tidak menyentuhkannya dengan suatu apa pun. Kami mengharamkan apa yang dia haramkan, serta menghalalkan apa yang memang dihalalkan. Kami dimusuhi oleh kaum kami sendiri. Mereka menyeksa kami dan melemparkan pelbagai fitnah terhadap agama kami dengan maksud agar kami kembali menyembah berhala dan tidak lagi menyembah Allah. Juga agar kami kembali menganggap haram pelbagai kekejian yang dahulu kami anggap tidak haram. Mereka maksa kami, menzalimi kami serta menyekat kebebasan kami. Mereka menghalang kami daripada usaha mengamalkan agama kami. Disebabkan itulah kami keluar menuju ke negeri Tuanku. Kami memilih Tuanku dan bukan orang lain, kerana kami gembira hidup berdampingan dengan rakyat Tuanku. Kami juga sangat berharap supaya tidak dizalimi dalam pemerintahan Tuanku. Najasyi bertanya kepada Ja'far, adakah kamu membawa sesuatu yang dia dakwahkan daripada Allah? Ja'far menjawab, ya. Maka Najasyi berkata, jika begitu bacakanlah kepada aku. Biasa Nabi-Nabi ni dia akan bawa wahyu. Ada wahyu yang Allah Ta'ala utuskan. Najasyi tanya, baca. Ja'far pun membaca beberapa potong ayat Al-Quran daripada permulaan suratul Maryam dan beberapa ayat selepasnya. Selepas mendengar bacaan yang dibaca oleh Ja'far, Najasyi pun menangis sehingga basah janggutnya. Para pengawal kerajaan yang hadir juga turut menangis hingga kitab-kitab yang mereka bawa basah setelah mendengar bacaan Al-Quran. Kemudian Najasyi berkata di hadapan semua orang, sesungguhnya ia sama dengan apa yang dahulu dibawa oleh Nabi Isa dan berasal daripada satu sumber pelita. Silakan kamu berdua pergi dari sini. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka pada kamu berdua. Amru bin Al-As dan rakannya iaitu Abdullah bin Rabi'ah pun terkejut bila dak boleh khabar, dak boleh jawab sepatah harang pun, nyak sunyi, kejut. Dak boleh lawan mukjizat Quran ni. Ketika itulah Amru berkata kepada Abdullah bin Rabi'ah, demi Allah, esok aku mari lagi jumpa menghadap Najasyi. Aku akan katakan
hal-hal yang dapat membinasakan orang Islam itu. Abdullah bin Abu Rabi'ah memberikan pendapatnya, jangan kamu lakukan perkara itu. Antara mereka telah terjalin persaudaraan. Mereka sama-sama telah memusuhi kita. Amru tetap teguh dengan pendiriannya. Pada keesokan harinya, Amru bin Al-As dan Abu Rabi'ah datang lagi membawa hujah yang baru agar Najasyi tidak membenarkan para muhajirin untuk tinggal lagi di Habsyah. Mereka berkata, wahai Najasyi, ni cara sultan tadi fitnah, cara apa ni, kata orang bodoh, orang yang meninggalkan agama nenek moyang, bercerita agama baru, pecah belah masyarakat, memutuskan hubungan keluarga. Fitnah belaka. Dia bawa fitnah saja. Tapi Najasyi ni cerdik, dan Najasyi ni orang yang adil, dia nak dengar. Bila Najasyi dengar hujah-hujah yang dibawa oleh Islam, yang dibawa oleh Sayyidina Ja'far, Amru tak boleh nak lawan. Tak boleh lawan hujah tu. Jadi setak dia dengar. Bila Najasyi minta bukti, lalu Sayyidina Ja'far ni, orang Muhajirin ni, bacalah ayat daripada suratul Maryam. So Maryam lah, surah cerita pasal Nabi Isa dan Siti Maryam. Sebabnya Najasyi ni adalah penganut agama Kristian. Basuhlah janggut-janggut dan kitab-kitab yang dibawa oleh pembesar-pembesar atau ahli kitab di istana Najasyi. Terkejutlah Amru bin Al-As. Tak boleh nak kata apa. Tapi dia ni orang cerdik. Dia kata esok dia akan mari pula bawa bukti baru. Lalu dia bawa bukti bahawa cara memfitnah agama orang pula, agama Raja Najasyi, supaya nampak bercanggah agama Raja Najasyi, agama Kristian dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keesokan hari, Amru bin Al-As kembali dan berkata kepada Najasyi, tuanku, tahukah tuanku jika mereka mengatakan sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh tentang Isa anak Maryam? Maka Najasyi kembali mengutus seorang menjemput para muhajirin, kerana dia akan menyoal mereka mengenai apa yang mereka ucapkan tentang Al-Masih, Isa Al-Masih. Pergi panggil pula wakil daripada muhajirin, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Sebabnya Najasyi nak dengar. Ja'far menjawab. Maka Najasyi berkata, ketika itu mereka takut. Tak, bukan Najasyi kata. Ketika itu mereka takut. Siapa takut? Orang Islam lah, orang muhajirin ni lah. Walau bagaimanapun mereka telah bersepakat untuk jujur walau apa pun yang terjadi. Jujur je, tak apa, tak usah takut. Tak kala mereka telah tiba, Najasyi pun bertanyakan hal itu kepada mereka. Ja'far bin Abi Talib pun berkata, tentang Isa, kami mengatakan seperti yang disampaikan oleh Nabi kami, bahawa dia adalah hamba dan Rasulullah. Dia tercipta daripada tiupan dan kalimatnya dimasukkan ke dalam rahim Maryam yang perawan dan hidup dalam biara. Mendengar penjelasan tersebut, Najasyi memungut setangkai dahan yang lurus, lalu berkata, demi Allah, apa yang kamu katakan tentang Isa anak Maryam tidak ada beza pun dengan dahan ni. Sama je. Dahan yang lurus sama. Maknanya ambil, Najasyi ambil dahan lurus, pegang dahan lurus, sama agamamu, agama aku sama je, katanya Najasyi. Ketika itu para penasihat Najasyi mendengus. Maka Najasyi berkata kepada mereka, betul demi Allah, walaupun mendengus maknanya protes tak puas hati.
Kemudian Najasyi berkata kepada orang Islam, kamu boleh pulang, kamu selamat di negeriku ini. Siapa yang berani mengganggu kamu, dia akan didenda. Dan siapa yang berani mengganggu kamu, dia akan didenda. Siapa yang berani mempermainkan kamu, dia akan didenda. Aku tidak suka memiliki gunung emas, sedangkan aku menyakiti kamu. Dia lalu berkata kepada para pengawalnya, kembalikan hadiah-hadiah itu kepada dua orang ini. Aku tidak memerlukannya. Demi Allah, Allah tidak meminta rasuah daripadaku ketika mengembalikan kerajaan ini kepadaku. Jadi tiada gunanya aku mengambil rasuah daripada mereka. Allah juga tidak mematuhi manusia kerana aku. Maka tiada guna aku mematuhi mereka kerana urusan ini. Bila Najasyi rasa puas hati dengan jawapan Ja'far bin Abi Talib, walaupun ada protes daripada penasihat-penasihat, mereka kata, Najasyi kata, tetap tinggallah orang Islam di negeri aku ni. Siapa yang ganggu akan didenda. Ambil baliklah hadiah-hadiah yang bawa daripada Mekah yang mahal. Cubaan nak rasuah aku tu, ambil balik. Aku tak perlukan semua tu, katanya Najasyi. Ummu Salamah yang meriwayatkan kisah ini berkata, mereka berdua, yakni Amru dan Abdullah, keluar dan beranjak pergi dengan rasa malu lantasan misi mereka yang ditolak oleh Najasyi. Malu muka sajalah. Sedangkan kami tetap tinggal di Habsyah dengan bahagia dan mendapatkan layanan yang baik. Kisah di atas adalah menurut riwayat yang dibawa oleh Ibnu Ishaq. Sedangkan menurut riwayat yang lainnya disebut kedatangan Amru bin Al-As kepada Najasyi terjadi selepas Perang Badar. Sebahagian ulama yang lain bersepakat bahawa kedatangan Amru terjadi 2 kali dengan jarak masa yang cukup lama. Dialog yang terjadi antara Najasyi dengan Ja'far pada kedatangan yang kedua kemungkinan besar adalah sama dengan dialog yang terjadi pada pertemuan hari kedua menurut riwayat Ibnu Ishaq. Jika dilihat isinya secara teliti, dialog yang kedua menerangkan bahawa dialog itu terjadi ketika penyerahan hadiah yang pertama kepada Najasyi. Walaupun di sana inilah pendapat ulama. Tapi kita pakailah cerita yang saya bacakan tadi berkenaan dengan kisah Amru bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah pergi berjumpa dengan Najasyi, menghasut Raja Najasyi, beri hadiah mahal, nak rasuah Najasyi supaya menghantar balik, menghalau orang-orang Islam daripada bernaung di negeri Habsyah. Tapi Najasyi ni cerdik. Sebab itulah Nabi suruh para sahabat pergi berhijrah ke Habsyah. Nabi raja yang adil. Dia tak serah sewenang-wenangnya sebelum mendengar hujah daripada orang-orang muhajirin. Lepas ni kita akan baca pula dalam kitab fiqh dalam Rahiqul Maktum tak ada disebut kisah riwayat Imam Baihaqi berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus surat kepada Raja Najasyi. Nanti kita akan baca pada siri yang seterusnya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.